Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam umat Islam. Selamat datang ke program Bual Bicara Tokoh Ilmuwan Islam tahun 2024. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program yang diadakan pada hari ini. Melayang serindit di atas bermatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Yang dihormati tetamu pada hari ini, Ustazah Suziana binti Mahmud yang dikasihi rakan-rakan, hadirin hadirat yang menonton program Bual Bicara kita pada hari ini. Jadi sebelum memulakan mauduk bicara, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator-moderator kita pada hari ini. Dimulai dengan saya sendiri, Humaira Najiah binti Hairi. Nama saya Nada Wisha Fariha binti Muhammad Azli. Nama saya Aisyah Wafa binti Muhammad Yazid. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, anugerah dikecap si anak watan mengangkat senjata bidalan suara, menadah tangan memohon keberkatan, mendapat restu hidup sejahtera. Jadi bagi menambah keberkatan program kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah bersama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudari Aisyah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun hari ini untuk menjayakan program Bual Bicara Tokoh Ilmuwan Islam. Maka kau pemudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu berkembangkan potensi kami sebagai menjadi hamba-Mu yang Kau redha, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bak kata pepatah, kalau tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita memulakan perbincangan, eloklah kita berkenal-kenalan terlebih dahulu dengan ustazah kita pada hari ini. Nama diberi Ustazah Suziana binti Mahmud yang mengajar di Sekolah Kebahasaan Pulai di Melaka. Beliau telah berkhidmat selama 18 tahun dan merupakan bekas penuntut di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi kita boleh mulakan perbincangan kita pada hari ini. Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan sumbangan yang besar terhadap peradaban dan ketamadunan manusia. Soalan pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengannya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis ini, apakah pendapat Ustazah secara umum tentang Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik bakal pendidik Barisha, Fariha, Aisyah, Wafa, Najiha. Okey, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey. Sebenarnya ustazah ni tak adalah pakar, mahir sangat kan. Untuk berkongsi ilmu tu bolehlah untuk orang kata menambah apa yang ni kan. Okay, pada pendapat ustazah, okay, sebagaimana yang kita tahu, hadis ni sangat masyhur. Hadis Nabi kan. Bismillahirrahmanirrahim pula. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Sebagaimana yang adik pengacara tadi maklumkan, aku tinggalkan pada kamu dua perkara dan tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang pada dua, iaitu kitab Rasulullah dan sunnah Nabi. Kitab Allah dan sunnah Nabi. Okey, untuk sebagai permulaan, baiklah kita tahu apa maksud Al-Quran itu sendiri.
untuk kita lebih dekat, kan? Maksudnya Al-Quran, apa tu Al-Quran? Al-Quran ialah kalamullah. Semua kita tahu, kalamullah daripada siapa? Daripada Allah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Okey, Al-Quran ni merupakan mukjizat yang teragung diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ni sebagai pegangan ataupun sumber panduan kepada orang Islam. Okey, selain pada itu satu lagi kita tengok daripada sunnah. Apa maksud sunnah? Sunnah ni ialah sandaran, apa-apa sandaran yang disandarkan pada Nabi Muhammad sama ada daripada perkataan, perbuatan, takrib, sifat Nabi macam mana, kan, sebagaimana yang kita maklum. Maksudnya kedua-dua Al-Quran dan Sunnah ni merupakan saling berkait antara satu sama lain. Dua sumber ni merupakan paling penting dalam hidup kita sebagai orang Islam. Sebagaimana yang kita maklum, contohnya kalau kita tidak berpegang dengan kedua-dua ni seumpama macam layang-layang yang putus tali. Maksudnya tanpa panduan hidup. Maksudnya sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, penting bahawa kedua-dua ni berkait antara satu sama lain. Sampai situ. Sampai situ saja. Okey, maksudnya dua-dua ni ada peranan masing-masing. Macam Al-Quran sebagai panduan untuk hidup kita. Apa yang ada dalam Al-Quran, maksudnya kita kena nikan dengan sunnah. Contohnya dalam Al-Quran menyuruh kita solat. Okey, solatlah kamu. Kan ada ayat yang memerintahkan untuk kita solat. Sunnah dia datang macam mana dia memperincikan apa yang diberitahu dalam Al-Quran. Contohnya macam mana nak solat. Sallu kama ra'aitum musalli. Nabi kata solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Maksudnya sunnah ni memperincikan apa lagi yang Al-Quran tu dah yang ada dalam Al-Quran. Okey, lagi apa? Peranan as-sunnah sebagai mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran diharamkan kamu untuk makan bangkai. Dalam Al-Quran secara general macam tu. Tapi bila sunnah datang tu dia mentafsirkan bangkai, semua jenis bangkai. Tapi dalam sunnah dia mengharamkan bahawa macam bangkai ikan atau belalang tidak haram. Maksudnya boleh dimakan. Maksudnya dia macam apa mengkhususkan ayat Al-Quran secara umum. Itu untuk soalan pertama. Baik, Dapat tak poin? Dapat. Jadi daripada soalan pertama dapat saya simpulkan yang Al-Quran dan Al-Sunnah ni memang saling berkait antara satu sama lain. Al-Quran ialah kalamullah dan Al-Sunnah adalah sandaran berasaskan Nabi Muhammad SAW. Dan kita patut berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Jika tidak, kita ibarat layang-layang yang terputus tadi, ke Ustazah? Ya, betul. Baik, jadi kita akan ke soalan yang kedua yang berbunyi, pada masa kini umat Islam terutama remaja terlalu leka dengan perkara duniawi sehingga lupa tentang Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada pendapat Ustazah, apakah peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti? Okey. Untuk sebagaimana yang kita maklum sekarang ni macam-macam zaman orang kata globalisasi, macam-macam ujian, macam-macam cabaran hebat untuk kita ni kan. Okey, untuk peranan Al-Quran dan As-Sunnah ni dapat membentuk seseorang peribadi seseorang macam mana kan peranan Al-Quran. Maksudnya seseorang individu tu boleh bila berpegang kepada Al-Quran Sunnah, maksudnya bila dia beramal, membaca Al-Quran, faham apa tu Al-Quran, maksudnya dia boleh membimbing diri dia daripada
terpesong dengan benda-benda yang tak elok lah. Maksudnya zaman sekarang mudah sangat kan. Maksudnya macam orang kata apa, kalau baby tu fragile, mudah sangat terpengaruh dengan benda-benda luar. Kalau diri kita ni dah sebati dengan Al-Quran, maksudnya kita dah maksudnya kita dah mengamalkan apa yang Quran suruh. Maksudnya individu sendiri boleh mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah lah. Okey, yang seterusnya Al-Quran tu dapat mengukuhkan iman. Maksudnya bila kita belajar Quran Sunnah, maksudnya iman kita tu bertambah kukuh, bertambah kuat. Maksudnya bila iman kita dah kuat, datanglah apa anasir-anasir luar, pengaruh-pengaruh luar, kita tak mudah terpengaruh. Sekarang ni kan macam zaman TikTok lah, apalah. Maksudnya bila kita iman kita dah, orang kata dah kuat dengan ilmu Al-Quran, dengan apa yang kita ikut apa sunnah Nabi. Maksudnya kita ni jadi benteng lah kepada diri kita. Okey, seterusnya sumber kepada ilmu pengetahuan. Sekarang ni banyak macam contoh universiti sama ada dalam khusus Al-Quran Sunnah kan. Maksudnya sumber kepada ilmu pengetahuan ni maksudnya semakin kita belajar Al-Quran, semakin banyak lagi ilmu yang kita, macam benda baru yang kita dapat. Sebab tu kalau kita belajar Al-Quran ni bukan setakat baca je. Maksudnya bila kita belajar Al-Quran ni, kita kena tengok tafsir dia. Maksudnya baca tafsir, faham. Sebagainya kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Itu je lah. Okay. Jadi benarlah kata Ustazah, kalau kita belajar Al-Quran, kita kena fahamkan tafsir-tafsir tersebut supaya iman kita kuat. Bila kita ada ilmu, iman kita akan jadi kuat. Jadi kita tidak senang, kami sebagai remaja tidak akan mudah terpengaruh daripada ajaran orang luar lah. Okey, seterusnya saya akan beralih ke soalan ketiga. Soalan ketiga saya adalah ringkas saja. Bagaimanakah Al-Quran dan As-Sunnah dapat melahirkan pemimpin yang baik? Apa pendapat Ustazah? Bagaimanakah kerana Al-Quran dan As-Sunnah dapat melahirkan pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik. Okey, sebagaimana Ustazah cakap tadi, Al-Quran As-Sunnah merupakan sumber yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Nak mengamalkan Al-Quran dalam diri tu memanglah memerlukan istiqomah, panggil apa, konsisten kan. Okey, ciri-ciri pemimpin yang baik mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, kita boleh tengok sendiri contoh kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih kan. Okey, maksudnya dalam masa usia dia yang muda, dalam masa kalau tak silap dia 21 tahun tu dia dah boleh menakluk Konstantinopel kan. Konstantinopel maksudnya sekarang ni kalau ni Istanbul. Maksudnya dia boleh menguasai satu Istanbul tu. Maksudnya hebatnya pemimpin yang macam tu. Maksudnya pemimpin yang hebat ni bukan calang-calang lah kan. Maksudnya mesti ada amalan-amalan macam sebagaimana yang sejarah bagi tahu, pemimpin macam Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia membaca, bukan setakat membaca, menghafal. Memang orang yang hebat-hebat dahulu ni dia bukan setakat baca macam kita baca pun tak sempat. Bukan setakat membaca, menghafal juz Al-Quran. Kan? Maksudnya dengan bukan setakat menghafal tafsir, maksudnya dia mengamalkan seluruh apa yang ada dalam Al-Quran tu dalam kepimpinan dia. Okey, ciri-ciri kepimpinan yang baik mestilah
menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik, kepimpinan yang baik. Kita boleh tengok Nabi Muhammad SAW dalam keluarga dia macam mana. Ni dalam keluarga. Bila dengan sahabat-sahabat dia macam mana. Maksudnya kita menjadikan Nabi tu sebagai role model untuk memimpin. Maksudnya kena faham apa yang ada dalam Al-Quran, isi Al-Quran. Maksudnya apa yang dia nak memimpin tu, maksudnya berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, selain daripada tu, seorang pemimpin yang baik ni dia kena ada rasa tanggungjawab dan amanah. Apabila diberi sesuatu tanggungjawab, maksudnya dia bukan secara macam menjalankan tanggungjawab tu sambil leka. Maksudnya setiap tanggungjawab ataupun amanah yang diberikan ni akan dipersoalkan. Tak kisahlah maksudnya kalau kita memimpin dalam keluarga, contohnya ibu, ayah memimpin dalam keluarga yang kecil kan. Maksudnya setiap apa yang diberikan tanggungjawab dan amanah tu akan dipersoalkan. Macam mana kamu di bawah kamu, macam mana kamu memimpin anak-anak kamu. Ni apatah lagi nak memimpin satu negara. Maksudnya berpadukan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya dalam keluarga tu sendiri. Maksudnya kalau bermula dengan keluarga dalam keluarga yang kecil, masyarakat dan negara. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, pimpinan melalui teladan. Maksudnya pemimpin yang bagus ni dia memimpin mestilah melalui teladan. Dia nak suruh buat, dia tak buat. Dia nak suruh orang hafal Quran tapi dia tak hafalkan. Contoh. Sama juga ustazah nak suruh anak murid ni baca Al-Quran tapi tak baca. Tak boleh lah. Maksudnya kena maksudnya kita tu kena jadi teladan kepada orang yang bawah pimpinan kita. Allah Allah. Jadi dapat saya fahamkan di sini bahawa setiap manusia ada tanggungjawab masing-masing. Contohnya pemimpin. Pemimpin mempunyai tanggungjawab mereka sendiri untuk menghandle anak-anak itu. Menghandle. Jadi soalan yang seterusnya, dengan adanya Al-Quran dan As-Sunnah ini dapat menunjukkan manusia ke arah yang benar. Jadi sebelum itu, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam diri seorang individu? Langkah-langkah, ya. Okey, untuk menjadikan Al-Quran tu sebagai kita punya sumber rujukan, sumber panduan kita. Okey, langkah-langkah untuk banyak langkah-langkah ataupun usaha. Contohnya kita kena jadikan dia satu rutin. Maksudnya macam mana rutin? Maksudnya kita kena belajar Quran Sunnah ni, ataupun kalau boleh jadikan rutin ni, maksudnya setiap hari jangan tinggal Al-Quran. Contohnya setiap hari kalau boleh terapkan satu hari satu hadis. Contoh dalam keluarga, dalam ni kan, maksudnya yalah pendek kata jangan tinggal satu hari tanpa ayat Al-Quran. Kalau kita rasa macam sibuk sangat ke, ni saya pesan untuk diri saya dan juga untuk semualah. Kalau boleh satu muka surat tu pun dah okey. Jangan tinggal langsung. Sebabnya kan macam yalah, untuk menjadikan rutin tu dia satu cabaran lah. Maksudnya memerlukan kesungguhan. Maksudnya memerlukan kita punya konsisten tu kan. Kalau boleh satu hari satu hadis, macam ustazah dengan anak-anak contohnya bacakan buku satu hari satu hadis. Maksudnya walaupun dia kecil lagi, dia tak faham apa, maksudnya bila kita dah jadikan rutin benda tu, maksudnya lama-lama dia akan macam ni kan. Okey, seterusnya mempraktikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan harian. Biasalah Al-Quran ni kita boleh sebagai benteng lah kalau kita untuk kita buat
apa apa benda-benda baik-baik, kan, sifat-sifat yang baik, suka menolong orang, jaga hati dan sebagainya. Selain daripada untuk kita ibadah, contohnya solat, baca, maksudnya kena praktikkan dalam kehidupan kita lah. Satu lagi, orang kata belajar Al-Quran ni dia perlu usaha yang berterusan. Macam tadilah, kena dalaman kena kuat. Baca, tafsir, faham dan amal. Baca tafsir, dan tak setakat baca, faham apa. Kalau kita baca Al-Quran, kita faham, maksudnya kita rasa macam lagi seronok, lagi nak tahu kan. Maksudnya dalam Al-Quran ni memang ada cerita-cerita, maksudnya sejarah-sejarah yang dulu, tentang umat-umat dulu. Maksudnya bila kita dah tahu, kita rasa macam nak tahu lagi. Wallahualam. Tak apa. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi saya akan simpulkan sedikit. Kita ada 3 rangka untuk menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu yang pertama menjadikan sebagai rutin harian, dan yang seterusnya mempraktikkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan harian, dan yang ketiga ialah memerlukan usaha yang berterusan. Ya. Baik, jadi kita akan ke soalan yang kelima yang berbunyi, kebanyakan umat Islam pada masa ini menganggap ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah ini sebagai ajaran yang lapuk dan ketinggalan zaman. Jadi pada pendapat Ustazah, apakah punca perkara ini berlaku? Okey. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran ni kitab Allah yang dijaga keasliannya sehingga akhir zaman, sehingga hari kiamat, berbanding dengan kitab-kitab lain. Okey, jadi mesti ada cabaran, mesti ada ujian, kan, maksudnya ni. Okey, antara punca-punca yang berlaku yang mengatakan Al-Quran ni kuno kurangnya pemahaman ataupun pendidikan, maksudnya pendidikan agama, maksudnya daripada kecil tu dia memang dah tak ada ditekankan dengan mengaji, maksudnya agama dia tu dah kurang daripada kecil. Lepas tu lama-lama sebenarnya memang Al-Quran ni memang kalau kita tengok malas je, nak baca pun malas, apa malas. Sebabnya daripada kecil lagi tak didedahkan ataupun tak diperkenalkan dengan contoh Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maksudnya daripada situ ibu bapa lah yang berperanan untuk mengenalkan. Okey. Itu pengaruh budaya ataupun sosial. Kalau kita tengok pengaruh daripada luar lah, contoh barat kan, dia macam okey, dia kalau tengok orang Islam dia rasa takut. Dia panggil apa, Islamofobia kan. Dia cakap Islam ni macam dia mentaliti macam tu. Jadi bila pengaruh barat ni macam orang kita pun malas, macam dia tak confident lah, macam boleh ke belajar, boleh ke, macam itulah. Okey, seterusnya macam kurangnya teladan ataupun contoh. Dia tengok orang yang hafal Quran ada juga jadi orang jahat. Maksudnya yang belajar Al-Quran, yang belajar As-Sunnah tu tengok ustaz tapi ada je buat salah. Maksudnya dia tengok teladan tu tak macam, tapi bukan semua kan, segelintir yang buat salah. Jadi bila ni dia cop semua sama. Contoh yang terbaru-baru ni, yang kalau keluarga perasan yang PU Azman orang kata selebriti agama tu, tapi macam mana dia boleh
terjerumus dengan benda-benda tu kan, sampai di penjara 24 tahun 24 bulan lagilah rasa macam bila orang luar tengok macam tu rasa macam macam tak ni lah, macam ustaz pun sendiri boleh, maksudnya tapi tak semua macam tu. Tu antara apa orang panggil punca-punca berlaku lah, kurangnya teladan yang baik untuk dijadikan contoh teladan. Allah Alam. Jadi berdasarkan jawapan Ustazah, dapat saya rumuskan ada 3 punca berlakunya benda ni. Yang pertama, tak ada terapan dari ibu bapa kan, yang di mana ibu bapa tak mendidik anak-anak dari kecil, tak menampakkan tentang agama dari kecil, yang menyebabkan remaja sendiri merasakan benda itu lapuk. So yang yang seterusnya saya dapat simpulkan bahawa kita umat Islam mempunyai tanggungjawab sendiri. Tidak boleh sebab kita teladan daripada orang lain, di mana kalau kita kalau dah menjadi terkenal, dia lagi tanggungjawab yang besar, di mana dia harus menjaga dia punya akhlak kerana orang lain menjadikan dia teladan. Saya betul. Akhir sekali, soalan yang terakhir pada hari ini iaitu Festival Sunnah merupakan inisiatif yang menggalakkan remaja kini untuk mendekatkan diri ke arah kebaikan dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Pada pendapat Ustazah, apakah inisiatif lain yang boleh menekankan peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian? Inisiatif ni maksudnya apa? Cara Ya, betul. Okey. Maksudnya ada inisiatif-inisiatif untuk mendekatkan remaja dengan Al-Quran. Kan? Maksudnya macam tu. Okey. Untuk mendekatkan dengan Al-Quran maksudnya kita boleh mula daripada awal. Macam tadilah saya cakap kita kena tanamkan rasa seronok belajar Al-Quran ni sedari daripada awal, daripada kecil. Daripada rumah, maksudnya bukan harapkan kat sekolah, harapkan kat ustazah, tapi kat rumah tonggang langgang, mak bapak tak ambil kisah. Maksudnya ibu bapa tu berperanan daripada rumah, ajari anak-anak ataupun mula daripada awal, ataupun kita panggil menentu buluh biarlah daripada rebungnya. Kalau dah tua baru nak belajar, boleh ada je, tapi tu atas kalau dia sedar, kalau dia ada kesedaran nak belajar. Kalau tak ada sampailah tua bangka orang kata baru nak ni kan. Kalau kita mula daripada budak tu, maksudnya budak ni dia kan macam kalau kita bagi je dia macam cepat serap, macam span absorb tu. Okey, yang seterusnya kita boleh mengikuti program-program pendidikan agama seperti kelas-kelas Al-Quran, kelas-kelas tafsir. Sekarang ni bohonglah kalau kata tak ada masa ke apa ke. Maksudnya sekarang ni kelas-kelas online pun ramai ustaz-ustaz yang dia buat kelas kan. Maksudnya tadi kita nak ke tak nak, itulah. Bukan ialah untuk cari sesuatu tu rasa macam malas, biasalah manusia. Kadang-kadang dia kena kena refresh balik. Okey, seterusnya kita boleh menganjurkan aktiviti-aktiviti atau program yang berfaedah. Contohnya kalau dekat sekolah ada tilawah, pertandingan dengan tilawah Al-Quran dan hafazan. Maksudnya benda tu sedikit sebanyak boleh menjadikan cara untuk murid ataupun pelajar ataupun remaja dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Okey, untuk rumusan yang soalan ke-6, dapat saya rumuskan bahawa ibu bapa juga berperanan penting untuk terapkan Al-Quran dan Sunnah ini dalam kalangan kanak-kanak yang masih kecil, kerana kita kosong time waktu kita kecil, kita seperti tim yang kosong, di mana kita mampu untuk menerap ilmu-ilmu lain untuk masuk dari kecil. Okey, seterusnya
pihak sekolah juga boleh adakan aktiviti-aktiviti ilmiah seperti pertandingan tilawah Al-Quran dan sebagainya kan, di mana di sini pelajar dapat mencari ilmu, dapat belajar untuk di samping untuk mendapat hadiah daripada permainan tu, pelajar sendiri akan belajar ilmu baru, boleh hafal ayat-ayat baru dan lain-lain. Itu saja. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita telah sampai ke penghujung acara. Saya bagi pihak moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Suziana yang sudi meluangkan masa untuk memudahkan program kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Maaf ya segala kekurangan daripada kelemahan diri sendiri Ada Ustazah. dalam proses untuk tambah baik masa akan datang. Jadi dari mana asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati. 2, 3, bicara salah tersasul, jangan disimpan di dalam hati. Sekian sahaja program kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.